Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Rabu 10 hari bulan Jun 2020. Salam satu haluan sehaluan. Baik, alhamdulillah. Apa khabar anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian? Kesyukuran kita panjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih dapat lagi bersiaran pada pagi ini dalam program Perlis Mengaji, tuition online Perlis Mengaji, yang pada hari ini memasuki fasa yang kelima dan hari yang pertama. Untuk makluman semua, siaran ini dikuasakan oleh MAIPS dan JAIB dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Tahniah dan sekalung penghargaan kita seharusnya berikan kepada barisan hadapan, pihak jawatan kuasa program ini yang bertungkus lumus menyediakan satu landasan atau platform terbaik untuk menyediakan pembelajaran secara maya dalam talian kepada anak-anak pelajar sempena penangguhan sesi persekolahan kita ekoran penularan pandemik COVID-19 yang berlaku di dunia dan negara kita pada hari ini. Baik, teruskan duduk diam-diam di rumah walaupun sekarang ni kita dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, tetapi walaupun kerajaan memberi kelonggaran kepada kita untuk merentas negeri, tetapi SOP kita perlu jaga dan patuhi. Kita jaga kita. InsyaAllah kita pasti akan menang. Dan teruskan setia bersama cikgu untuk slot Bahasa Melayu pada hari ini. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi bersiaran bersama Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, Guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad untuk slot Bahasa Melayu SPM. Baik, anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian, slot pagi ini akan membincangkan dan memfokuskan Bahasa Melayu Kertas 2, kod dia 1103 Palang 2. Okey, bagaimana untuk cemerlang kertas 2? Baik, pada hari ini cikgu akan lebih memfokuskan bahagian rumusan sahaja. Kita akan buat revisi balik, ulang kaji balik. Maklumlah dah lama kan kita bercuti ni. Takut-takut pembelajaran dan ingatan anak-anak pelajar pun turut bercuti juga. Jadi, pada hari ini cikgu akan lebih membuat ulang kaji teknik cemerlang menjawab soalan 1 kertas 2 iaitu bahagian rumusan SPM. Okey, supaya pemahaman para pelajar lebih mendalam dan maksimum. Ya, moga di akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat memahami secara mendalam dan mengaplikasikannya untuk membuat seberapa banyak latihan rumusan sebelum sesi persekolahan kita dibuka nanti.
Okey, ini sebagai persediaan lah, sebagai ulang kaji soalan rumusan yang terdapat dalam soalan pertama kertas 2 bahasa Melayu ini. Baik, sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita seterusnya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu aspek fizikal format soalan bahasa Melayu kertas 2. Mana tahu kot-kot ada setengah pelajar yang sudah pun terlupa format peperiksaan bahasa Melayu untuk kertas 2 ini. Ingat ya, bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang wajib lulus dalam peperiksaan SPM. Okey, baik, sebelum itu minta anak-anak pelajar sekalian bersedia dengan pen serta buku catatan terlebih dahulu untuk membuat catatan isi pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak pelajar, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, cikgu ingin kongsikan beberapa tips sebagai persediaan kamu untuk memulakan persekolahan nanti supaya menjadi pelajar yang berkualiti dan cemerlang. Cikgu ingatkan semula tips ini, moga-moga bila melangkah masuk semula nanti, kamu akan lebih bersedia dan bersemangat dalam situasi dan norma baharu kita. Jom, kita tengok sedikit situasi dan tips bagaimana nak menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, baik. Para pelajar yang cikgu kasihi, orang bijak pandai berkata cerdik tidak mesti pandai kalau dia tidak belajar. Jadi, walaupun sesi persekolahan kita ini ditangguhkan buat sementara, kamu harus mengulang kaji dan terus belajar. Sebab sekarang ni pelbagai alternatif disediakan secara maya untuk memberikan peluang pembelajaran kepada kamu sempena perintah kawalan pergerakan kita dan penangguhan sesi persekolahan kita. Baiklah, untuk menjadi cerdik kita perlu belajar. Okey, kemudian kita tengok situasi ini. Okey. Mengapa situasi ini berlaku ya? Situasi ini berlaku sebelum PKP. Cikgu ambil gambar ni sebelum PKP. Harap-harap selepas PKP ini pelajar-pelajar tidak lagi menjadi sebahagian pelajar yang macam ni, sebab kamu pun dah diberi cuti dan rehat yang panjang. Cikgu rasa lebih 100 hari dah kamu berehat sepanjang PKP ini bermula. Okey, situasi tidur dalam kelas ini terjadi besar kemungkinan kerana apa? Okey, yang pertama, kurang motivasi atau semangat nak belajar. Okey, belajar ni hanya paksaan daripada ibu bapa sahaja. Jadi, cikgu harap perkara ini tidak akan berulang lagi selepas ini. Sepatutnya sebagai seorang pelajar, kamu harus memasang niat yang elok nak datang ke sekolah semata-mata untuk belajar. Okey, insya-Allah insya-Allah Allah akan bantu kamu, dan kita perlu ingat belajar ni perlu ikhlas dari hati kita. Barulah ilmu yang dipelajari masuk dan mendapat keberkatan. Okey, yang kedua, kenapa situasi ini berlaku? Okey, mungkin kamu mengantuk. Mengantuk kenapa? Kerana ramai antara pelajar ni yang berjaga malam. Jaga malam buat apa? Main game, lepak dengan kawan-kawan, tidur lewat, tengok TV dan sebagainya. Dan sampai saja sekolah pagi tu, terus saja kamu tidur. Niat tidur tu sampai balik. Okey, tak mahu jadi. Jadi, harapan cikgu, perkara ini, situasi ini, kita tak mahu lagi tengoklah selepas PKP ini bermula. Sebab ini akan merugikan masa dan tenaga kamu. Harap-harap selepas ini, para pelajar perlu lakukan satu transformasi diri
dan anjakan paradigma. Moga-moga menjadi pelajar yang lebih aktif dan pintar. Okey, baik. Apa perlu pelajar lakukan di dalam kelas nanti bila sekolah kita dibuka? Tumpuan 100%. Apa yang perlu kamu lakukan ialah apabila guru masuk ke dalam kelas, kamu berada dalam kelas, kamu harus diam dan berikan tumpuan 100% pada guru yang mengajar. Sebab kalau kita bercakap, cikgu bercakap, siapa nak dengar? Jadi biar cikgu terang jelaskan dulu isi pelajarannya. Kalau apa ada masalah baru kamu bertanya. Kemudian yang kedua, dengar dengan teliti apa yang diajar oleh guru. Barulah ilmu yang diberikan akan meresapi masuk ke dalam fikiran kita. Yang ketiga, pandang pada guru yang sedang mengajar. Mata kamu tu tumpu kepada guru di dalam kelas. Jangan mata tu melilau di sekitar kamu. Di sekitar kawasan luar. Okey. Ini antara kunci kejayaan seorang pelajar. Kamu perlu solat atau sembahyang dan berdoa. Hormat ibu bapa, hormati guru. Pasang azam yang kuat dan disiplin yang tinggi. InsyaAllah kamu akan menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, baik. Berbalik kepada fokus kita pada hari ini. Cikgu akan sentuh tentang Bahasa Melayu Kertas 2 1103 Palang 2. Okey, Bahasa Melayu Kertas 2 secara fizikalnya, masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Ada 4 soalan yang diuji kamu. Soalan 1 rumusan. Soalan kedua soalan pemahaman. Ada 4 petikan. Terdiri daripada petikan A, petikan umum. B, petikan prosa moden, iaitu soalan cerpen ataupun drama. C, prosa tradisional. Dan petikan pemahaman D ialah berkaitan dengan soalan puisi. Puisi pun ada 2 iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Puisi moden yang diuji kamu hanyalah sajak. Itu soalan pemahaman. Soalan ketiga kertas 2. Berkaitan dengan tata bahasa. Pengetahuan dan kemahiran bahasa. Ada 5 soalan. Yang pertama, bahagian A, 3A ialah bina ayat. 3B, kemahiran berbahasa. Soalan yang diuji, boleh diuji ayat aktif atau pasif, ayat majmuk, cakap ajuk atau pindah dan lain-lain lagi untuk bahagian B. Soalan 3C berkaitan dengan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat. 3D berkaitan dengan kesalahan istilah, kesalahan kata, istilah ataupun tata bahasa. Dan soalan 3E berkaitan dengan peribahasa. Baik, soalan 3 ada 5 bahagian. A, B, C dan D dan E. Baik, soalan kertas 2 soalan 4 kertas 2 melibatkan soalan novel. Ingat novel yang harus kamu kuasai ada 2. Di tingkatan 4 dulu, kamu telah pun mengkaji novel Jendela Menghadap Jalan karya Rohaini Mat Darin. Dan sekarang novel tingkatan 5 ialah Songket Berbenang Emas hasil karya Khairuddin Aib. Dua-dua novel ini perlu kamu kuasai untuk menjawab soalan novel. Baik. Sekarang cikgu tunjukkan perincian soalan kertas 2 dan markah yang diperuntukkan. Ingat kamu dah sedia ada pengetahuan ni. Cuma hari ini cikgu nak ulang siaran sahaja balik. Sebab kita akan melangkah ke persekolahan dalam norma baharu tidak lama lagi. InsyaAllah ni ingatan. Cikgu nak ingatkan kembali supaya dalam sesi persekolahan bukan nanti kamu lebih bersedia dan ingatan ini berkekalan.
Okey, baik. Soalan satu rumusan. Markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Okey, soalan dua, soalan pemahaman yang ada 4 petikan tadi. Markah yang diperuntukkan sebanyak 35 markah. Baik, soalan 3, soalan kemahiran bahasa atau tata bahasa yang ada 5 bahagian A, B, C, D, E tadi. Markah sebanyak 30 markah. Maksudnya setiap bahagian tu 6 markah. Okey, dan soalan 4, soalan novel. 2 novel yang perlu kamu kuasai dan 2 soalan yang perlu kamu jawab bernilai 15 markah. Jadi secara keseluruhannya jumlah untuk kertas 2 bahasa Melayu SPM sebanyak 110 markah. Jadi kamu perlu capai, perlu kuasai untuk mendapat A+ dalam subjek bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya kertas 2 ini perlu pelajar-pelajar memperoleh markah 100 ke atas. Ingat, 100 markah ke atas baru kamu boleh dapat A+. Kalau bawah daripada tu, kemungkinan kamu sekadar dapat A-, B+ sahaja. Ingat ya, kamu harus dapat markah yang diperuntukkan ini semaksima yang boleh. Okey, baik. Ini adalah cadangan peruntukan masa bagi menjawab soalan bahasa Melayu kertas 2. Okey, 2 jam 30 minit. Ini cadangan daripada cikgu. Kamu boleh adjust, boleh ubah sesuai ikut kemampuan kamu. Tapi cadangan yang cikgu buat ni, kalau kamu boleh ikuti dan patuhi, insya-Allah kamu akan selamat menjawab mengikut masa yang ditetapkan, iaitu 150 minit. 2 jam 30 minit ya. Okey, soalan satu rumusan, kamu boleh peruntukkan masa sebanyak 40 minit untuk menjawab soalan satu rumusan. Jadi selepas ni ada lagi masa sebelum sekolah dibuka, kamu boleh membuat latihan, uji diri kamu, kemahiran kamu menjawab soalan rumusan. Ambil masa tengok dalam 40 minit. Boleh buat tak dengan selengkapnya latihan rumusan kamu. Kemudian kamu boleh hantar kepada guru bahasa Melayu kamu untuk dibuat semakan. Hantarlah dalam aplikasi Telegram dan WhatsApp dan sebagainya ya, untuk cikgu kamu nilai tengok hasil kerja kamu. Okey, ambil masa 40 minit, try jawab tengok. Okey, gunakan masa yang sebenarnya macam tu. Biasakan diri kita sebelum kita jawab dalam peperiksaan nanti. Okey, soalan 2 pemahaman tu 45 minit untuk 4 petikan. Dan soalan 3 pengetahuan dan kemahiran bahasa juga kamu ambil masa 40 minit ya. Kemudian soalan novel, kamu ambil masa 15 minit untuk jawab 2 soalan A dan B. Dan peruntukkan masa untuk menyemak jawapan selama 10 minit. Kemungkinan soalan novel tu kamu nak jawab 20 minit. Okey, kurangkan masa untuk menyemak skrip jawapan yang kamu hasilkan tu, ambil 5 minit. Untuk menyemak soalan 1, 2, 3, 4. Ya. Okey, ni cadangan masa untuk menjawab kertas 2 bahasa Melayu SPM. Baik, okey, ni fokus kita pada hari ini. Cikgu akan membuat ulang kaji bagaimana kita hendak menjawab soalan 1 bahasa Melayu kertas 2, iaitu rumusan. Okey, berapa markah rumusan? Okey, markah rumusan yang diperuntukkan sebanyak 30 markah daripada 110 markah keseluruhannya. Banyak tak markah 30 ni? Banyak kan? Okey. Murid yang cemerlang dan harapan, insya-Allah kalau jawab dengan teknik dan cara yang betul, kemungkinan dapat markah 30. Baik, bagi murid yang galus, harapan lulus atau yang lemah ni, kalau kena dengan caranya, ada isi yang dia buat tu, kemungkinan akan dapatlah dalam 10 markah. Okey, jadilah daripada kosong kan. Okey, baik. Soalan rumusan ni merupakan soalan yang wajib kamu jawab
Sebab dikatakan soalan rumusan ni sebagai lubuk markah. Okey, lubuk ni maksudnya banyak. Banyak markah yang boleh kamu dapat dalam soalan satu, iaitu soalan rumusan ni. Jadi, kamu harus ingat, kamu harus perkukuhkan teknik, cara kaedah kamu nak menjawab soalan rumusan ni. InsyaAllah 30 markah ni dalam tangan kamu, kalau kamu dapat jawab dengan sebaik mungkin. Okey, untuk rumusan ni ingat 4 perkara. Ingat rumusan. Apa dia 4 tu? Okey, dalam format penulisan rumusan wajib ada 4 perkara ni. Yang pertama ialah bahagian pendahuluan. Okey, yang kedua ialah isi tersurat. Yang ketiga isi tersirat, dan yang keempat adalah bahagian kesimpulan. Jadi rumusnya R sama dengan P campur S campur T campur K. Okey, jadi untuk membina rumusan yang lengkap ni, kamu harus membuat 4 bahagian ini, dan kamu digalakkan, dicadangkan untuk menulis satu bahagian ni satu perenggan. Jadi 4 perenggan yang mesti kamu tulis untuk menjawab soalan rumusan. Perenggan pertama kamu buat pendahuluan, perenggan kedua kamu masukkan isi tersurat, perenggan ketiga isi tersirat, dan perenggan keempat kesimpulan. Okey, tapi ada setengah pelajar tanya, cikgu boleh tak kalau saya nak buat satu perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan dan berperenggan-perenggan? Okey, sebenarnya kamu buat berapa perenggan pun tak kisah, asalkan isi tersurat, tersirat tu ada dalam perenggan rumusan kamu. Jadi pemeriksa akan kesan cari balik isi-isi yang kamu masukkan tu, sama ada tersurat betul, tersirat yang kamu fikirkan bagi itu betul, insya-Allah jawapan ada. Tetapi cadangan yang diguna pakai oleh seluruh pelajar se-Malaysia digalakkan, dicadangkan supaya format penulisan rumusan kamu tulis dalam 4 perenggan. Okey, ingat 4 ni pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan. Okey, baik. Ini adalah peruntukan markah untuk rumusan. Bahagian pendahuluan sebanyak 2 markah diperuntukkan, isi tersurat sebanyak 12, isi tersirat 4, penutup 2. Markah keseluruhan isi sebanyak 20 markah, iaitu bahagian pendahuluan, tersurat, tersirat dan penutup sebanyak 20 markah kalau betul semua dan tepat. Dan markah bahasa adalah separuh daripada markah isi. Kalau kamu dapat 20 markah isi, bahasa kamu layak dapat 10 markah. Jadi keseluruhannya kamu akan peroleh markah sebanyak 30 markah. Okey, ini adalah pembahagian markah untuk pendahuluan 2 markah. Isi tersurat dan tersirat markah maksimum dia sebanyak 16. Kamu boleh bagi isi tersurat 6, 6 isi tersirat bagi 2, ataupun nak bagi tersurat 5, isi tersirat kena fikirkan 3. Ikutlah terpulang kepada yang mana memudahkan kamu. Tapi cikgu galakkan kamu ambil yang pertama, 6 isi tersurat, kamu fikirkan, keluarkan 2 isi tersirat. Okey, sebab isi tersurat tu dah terhidang di depan mata kita. Kesimpulan sebanyak 2 markah ya. Jadi jumlah isi 20 markah. Okey, ini tips penting untuk menjawab soalan satu rumusan, maklumat penting. Yang pertama, 120 perkataan sahaja yang perlu kamu tulis, jangan lebih. Kalau lebih, markah tak dipotong, tetapi kamu tidak dapat markah. Kemudian isi yang harus diberikan adalah tepat dan lengkap. Isi sahaja ya, contoh dan huraian tidak diperlukan. Okey, kemudian tolak 1 markah jika bahasanya kurang memuaskan. Okey, jangan salin bulat-bulat, sebab kalau kamu salin ayat pertama perenggan 1 sampai habis, markah dia adalah kosong.
Okey, untuk jimat masa, kamu baca soalan. Tak perlu baca petikan lagi untuk membuat pendahuluan atau kesimpulan. Ingatlah, bahagian pendahuluan dan kesimpulan, kamu baca saja arahan soalan, kamu boleh menjawabnya tanpa perlu baca petikan keseluruhan. Okey, untuk mendapatkan isi tersurat, kamu baca keseluruhan petikan. Okey, kemudian panduan mengira perkataan. Okey, perkataan yang dikira sebagai satu perkataan, nama khas. Contoh, sekolah menengah kebangsaan Syed Ahmad. Jangan bilang sekolah satu, menengah satu, kebangsaan satu. Rugi kamu. Nama khas kira satu. Perkataan berganda, gotong royong pun satu. Penggunaan kata sendi, di dan ke, di sana, ke bandar juga satu. Tarikh 29 April 2019 juga satu. Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan 22. Okey, satu gelaran juga satu patah perkataan. Okey, baik. Pelajar-pelajar, sebenarnya kita tinjau, kita ulang kaji balik bagaimana nak menghasilkan pendahuluan rumusan. Okey. Teknik tulis pendahuluan rumusan. Okey. Ada dua kaedah yang cikgu akan tunjukkan pada hari ini. Yang pertama, cara yang pertama, kita mulakan dengan petikan membincangkan. Okey, setengah pelajar dia guna kaedah ni ya. Mesti ada kata pangkal ayat petikan membincangkan. Okey, jumlah perkataan lebih kurang 10 patah kata lah untuk perenggan pendahuluan. Dia tulis dalam satu ayat atau satu perenggan sahaja. Okey, pastikan ada penambahan siapa dalam kalangan masyarakat, rakyat, penduduk atau di mana, di negara ini, di Malaysia, di dunia, di peringkat antarabangsa. Okey, cuba kamu tengok soalan 2017 SPM sebenarnya. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah pembelajaran komponen sastra atau Komsas dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, ini teknik yang pertama. Cara yang pertama untuk membuat atau menulis pendahuluan rumusan. Ada 4 elemen di sini. Okey, yang pertama elemen 1, petikan membincangkan. Ini kamu hafal siap-siap lah siapa yang nak buat kaedah ni. Okey, elemen kedua, kata yang bersinonim. Okey, selepas perkataan tentang tu, kamu kena tukar kepada perkataan yang sama maksud. Contoh di sini, faedah, kita tukar kepada kebaikan. Okey, elemen yang ketiga, bahagian yang ketiga, isu. Kita ambil balik isu atau tema soalan dalam arahan soalan tu. Isu dia adalah pembelajaran komponen sastra atau Komsas. Dan elemen yang keempat. Elemen yang keempat, siapa buat teknik yang pertama, cara yang pertama ni harus ada lokasi, sasaran atau lingkungan. Okey, di mana? Di sekolah. Dalam kalangan murid, dalam kalangan masyarakat dan sebahagiannya. Yang ni kamu kena berhati-hati, kamu perlu rujuk teks keseluruhan. Nak tahu lokasi, sasaran, lingkungan tu kat mana. Salah yang ni, kamu tidak akan dapat markah yang kedua. Hanya satu markah sahaja yang kamu berupaya dapat. Jadi, siapa yang buat cara atau teknik satu ni, kena berhati-hati. Okey, ni contoh jawapan yang lengkap. Okey, petikan membincangkan kebaikan-kebaikan pembelajaran komponen sastra atau Komsas di sekolah. Okey, kamu layak dapat 2 markah. Kebaikan, kamu tukar daripada perkataan faedah, kamu tukar kebaikan, dapat 1 markah. Kemudian sasaran lokasi dia betul. Di sekolah tu, dapat lagi 1 markah. Jadi macam ni sahaja cara untuk menulis ayat pendahuluan rumusan, kaedah yang pertama. Tapi untuk pelajar-pelajar, cikgu galakkan mereka tulis teknik yang kedua. Cara yang kedua ni cara yang kedua ni lebih selamat cikgu rasa. Sebab kamu tak payah fikir lokasi sasaran dia. Okey, cuba kamu perhatikan teknik yang kedua ni.
Okey, masih lagi yang sama nah, soalan yang sama, soalan SPM 2017. Okey. Kita tengok teknik ni ada 4 juga bahagian, 4 elemen. Yang pertama subjek, rumusan membincangkan. Kita tukar. Yang tadi petikan membincangkan. Untuk kaedah yang kedua, cikgu guna rumusan membincangkan. Tapi ada perbezaan dia sikit. Kamu tengok. Okey. Perbezaan dia berada pada elemen yang keempat. Kalau teknik yang pertama tadi, elemen yang keempat adalah lokasi sasaran, ya kan? Okey, teknik yang kedua ni, elemen yang keempat adalah kamu wajib salin balik tugasan yang kedua. Ayat selepas dan dalam arahan soalan sampai habis. Okey? Okey, subjek, kata bersinonim, kamu tukar perkataan selepas tentang tu. Elemen yang ketiga, masukkan balik isu, tema soalan dia. Dan yang keempat, salin balik tugasan yang kedua. Tidak perlu tukar, ya. Salin saja terus. Okey, ini contoh jawapan yang lengkap. Okey, perhatikan soalan dan cara menjawab. Okey, rumusan membincangkan, faedah tukar kepada kebaikan. Salin balik pembelajaran komponen sastra dan kamu tengok dan dalam arahan soalan, salin balik sampai noktah dia. Dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Okey, dapat 2 markah. Cikgu rasa cara ni lebih selamat kerana kamu tak perlu fikir sasaran. Dan cikgu rasa jimat masa sikit cara yang kedua ni. Okey, boleh faham lah cara menulis ayat ataupun pendahuluan rumusan untuk SPM kita ni. Okey, baik. Okey, sekarang apa kelemahan calon untuk menjawab bahagian pendahuluan? Okey, yang pertama, cikgu perhatikan calon tidak menukar kata kunci pertama dalam pendahuluan. Okey, perkataan yang sinonim tu kamu tak berupaya nak tukar. Jadi kamu tak tukar, tak dapat markah lah untuk bahagian pendahuluan. Okey, yang kedua, calon tidak meletakkan frasa yang sesuai dengan petikan pada hujung ayat pendahuluan. Ni kaedah yang pertama, lokasi dia salah, sasaran dia salah, juga tak dapat markah penuh. Jadi hati-hati, ya. Kamu perlu tukar kata kunci yang pertama, dan kalau nak buat teknik yang pertama tadi, sasaran kena tepat atau betul. Okey, contoh di sini. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang sumbangan industri pelancongan kepada negara dan peranan masyarakat dalam merancangkan industri ini. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kataan. Ni arahan biasa dalam soalan. Okey, kamu cuba jawab, tengok. Buat pendahuluan. Okey. Ni kaedah cara dia yang tadi cikgu dah sebut dah. Okey. Perkataan yang perlu kamu tukar, sinonimkan dia ialah perkataan selepas tentang. Perkataan pertama selepas tentang, kamu perlu tukar, sinonimkan dia. Dan selepas tentang tu juga adalah panduan untuk kamu cari isi tersurat, iaitu tema atau isu yang dibincangkan. Kemudian selepas perkataan dan, kamu tambah saja untuk ayat pendahuluan. Kemudian selepas dan juga adalah panduan atau clue untuk kamu memikirkan, menyatakan, menjana isi tersurat. Itu cikgu bukti di situ dan peranan masyarakat dalam merancangkan industri ini. Okey, dalam arahan soalan saja kamu dah boleh memikirkan pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup dia. Okey, ini perkataan yang biasa, yang sinonim, yang sama makna dengan kata kunci pertama. Okey, supaya kamu mudah menukar kalau dapat tugasan yang macam ni. Okey, peranan sama maksud dengan tugas, fungsi, tanggungjawab. Ciri-ciri sama dengan kriteria. Punca, sebab. Langkah, usaha, cara. Halangan, kebaikan, kesan negatif. Inilah
perkataan-perkataan yang biasa diuji kamu dalam SPM. Okey, kamu ingat Ingat perkataan-perkataan sinonim ni. Okey, baik. Seterusnya kita masuk pada bahagian yang kedua, perenggan yang kedua dalam nak menulis rumusan ialah isi tersurat. Okey, isi tersurat. Isi hanya terdapat dalam petikan. Okey, isi tersurat ni disediakan dah kat kita. Kamu perlu cari saja, kenal pasti isi tersurat berdasarkan tema yang dinyatakan dalam arahan soalan. Okey, baca dari awal petikan sehingga akhir petikan dan garis isi mengikut tugasan soalan. Jangan tukar atau alter makna perkataan atau isi yang dah diberikan. Salin saja isi tadi. Cadangan isi dia sebanyak 6 hingga 7 isi. Okey, ingat satu isi bernilai 2 markah. 6 kamu bagi isi yang tepat, kamu layak dapat 12 markah. Okey, gunakan penanda wacana untuk menyambung isi. Kalau siapa yang buat kaedah yang pertama yang cikgu nak tunjuk sekali lagi, kamu boleh masukkan penanda wacana. Ada setengah pelajar tu dia tidak menggunakan penanda wacana. Sekali cikgu tunjuk cara macam mana nah. Okey, sementara itu, okey, isi tersurat ni kamu boleh kesan ada selepas perkataan penanda wacana seperti sementara itu, selain itu, faktor dan sebagainya. Okey, penanda wacana. Aku sangat suka dapat BMA. Apa dia? Kata kunci dia. Selain itu, seterusnya, di samping itu. Bukan itu sahaja akhir sekali. Ini penanda wacana yang biasa pelajar-pelajar gunakan untuk menyambung isi-isi tersurat dalam perenggan yang kedua. Okey, bagaimana hendak mengesan isi tersurat? Okey, cari kata arah soalan seperti antara, langkah, antara faktor, antara kesan. Cari penanda wacana seperti sementara itu, hal itu, selain itu, malahan, di samping itu. Okey, selepas penanda wacana ni merupakan isi dia. Kemudian ayat pertama setiap perenggan kecuali perenggan pertama. Okey, ayat pertama setiap perenggan kecuali perenggan pertama. Ingat, perenggan kedua, ketiga dan keempat. Ayat pertama dia insya-Allah biasanya merupakan isi tersurat. Okey, cikgu tunjuk di sini teknik mudah mengenal pasti isi tersurat yang betul. Okey, kata kunci isi tersurat, kemudian perkataan yang sering digunakan dalam petikan bagi mengesan isi tersurat yang betul. Okey, kesan. Okey, kalau soalan kata kunci dia kesan, implikasi, impak, natijah, akibat, faedah, manfaat, kebaikan, kepentingan, keutamaan atau kelebihan, peranan, fungsi tanggungjawab. Biasa perkataan yang sering digunakan dalam petikan ialah mampu, wajar, dapat, akan. Kamu ingat kataan tu nah? Kalau faedah dia, kita akan mampu dapat apa? Fungsi, tanggungjawab, wajar, dapat, akan. Okey, kemudian kalau dia kata kunci dia langkah, cara, usaha, kaedah, tindakan, inisiatif. Okey, perkataan yang sering digunakan dalam petikan bagi mengesan isi tersurat ialah perlu, kata bantu perlu, wajar, hendak, mesti, boleh, harus, patuh, telah. Okey, kalau punca, sebab, alasan, faktor, kata yang sering digunakan ialah sebab, menyebabkan, faktor, alasan. Okey, dan perkataan yang di sebelahnya juga turut pula juga kemungkinan ada isi selepas dia. Selain itu, ni penanda wacana. Okey, jom cikgu buktikan kata-kata cikgu ni dalam soalan sebenar SPM 2017. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah pembelajaran komponen sastra dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Okey. Okey, perenggan yang kedua isi dia. Kamu tengok cikgu kata tadi ada perkataan juga, dapat, mampu. Okey, ini isi dia. Komsas yang diajar juga dapat
meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid. Murid dapat menikmati keseronokan. Ingat, kalau faedah ada perkataan dapat, juga, mampu. Okey. Di samping itu, penanda wacana juga kita dapat kenal pasti ataupun merupakan isi selepas perkataan tersebut. Okey. Okey, ini soalan SPM 2015. Punca-punca berkurangnya bekalan air. Okey, punca cikgu kata tadi ada perkataan menyebabkan, disebabkan. Okey, ini contoh isi tersurat yang boleh kita peroleh daripada perkataan yang cikgu bagi tadi. Okey. Peningkatan permintaan air oleh pengguna akibat pertambahan bilangan penduduk menyebabkan berlakunya penyusutan bekalan air. Krisis ini juga berlaku disebabkan oleh sikap pengguna yang sering menggunakan air secara berlebihan. Okey. Itu cara kita nak mengesan isi tersurat. Okey, ini satu lagi nak. Juga menyebabkan dan penanda wacana selain itu. Lepas penanda wacana selain itu, di samping itu merupakan isi tersurat. Okey, ingat tip nak mengesan isi tersurat dengan pantas. Ingat perkataan-perkataan yang biasa kita gunakan dalam kata kunci tersebut. Okey, ini cara nak mengesan isi tersurat. Jadi untuk kita nak menulis isi tersurat dalam perenggan kedua, ingat 6 atau 2 isi tu kita akan gabungkan sekali dalam perenggan yang kedua. Kita mulakan dengan faedah-faedah. Ambil balik dalam arahan soalan. Kalau soalan kata buat rumusan tentang faedah-faedah, jadi untuk memulakan ayat pertama perenggan kedua isi tersurat, kita jangan tukar. Kita ambil balik faedah. Sebab apa? Takut ada setengah pelajar yang salah sinonim. Faedah dia kata kesan. Jadi dengan penuh yakinnya dia pun menulis kesan-kesan pembelajaran Komsas ialah habis. Sedangkan isi dia faedah. Pelajar tadi tulis kesan. Jadi untuk selamat, kamu ambil balik dalam arahan soalan. Ikut balik arahan soalan. Kalau dia kata faedah, mula dengan faedah. Kalau dia kata kesan, guna kesan. Cuma sinonim dalam bahagian pendahuluan sahaja. Boleh faham? Okey, ini cara kita nak menggabungkan isi tersurat. Okey, jadual isi tersurat nah. Okey, kamu mulakan faedahnya apa? Isi yang pertama, kemudian masukkan, kalau siapa nak masukkan penanda wacana, selain itu, di samping itu, seterusnya, selanjutnya, malahan dan akhir sekali. Baik isi tersurat diterima sama ada mengikut urutan atau tidak ikut urutan. Jadi kamu bebaslah nak menulis macam mana. Isi yang ke-8 atau di isi pertama pun tak ada masalah. Pemeriksa akan kesan. Dia akan semak isi-isi yang kamu nyatakan sebanyak 6 atau 7 tadi. Jadi terpulanglah. Tapi secara sistematiknya kamu ikut turutan lebih kemas. Tapi tak apa, tak ikut pun. Baik, seterusnya kita masuk kepada isi tersirat. Okey, baik, isi tersirat ni pelajar-pelajar kena tulis dalam perenggan yang ketiga. Isi tersirat ni nak dapatkan dari mana? Ingatlah, isi tersirat ni kamu baca sampai beberapa kali pun dalam petikan kamu tak akan jumpa. Sebab isi tersirat ni tidak ada dalam petikan. Kamu kena fikirkan, janakan isi yang bersesuaian dengan tugasan yang ditanya kamu. Okey, isi menjawab tugasan yang kedua soalan. Isi ini tiada dalam petikan. Kamu kena keluarkan 2 atau 3 isi tersirat ya. Gunakan penanda wacana untuk menyambung isi. Okey, isi tersirat ditulis dalam perenggan yang berasingan. Maksudnya perenggan yang ketiga selepas perenggan isi tersurat yang kamu hasilkan tadi. Kita boleh memulakan perenggan isi tersirat dengan kata kunci kedua. Ambil dalam arahan soalan. Kalau dia kata peranannya, tulis balik peranannya ialah.
Kalau dia kata langkah-langkah, mulakan dengan langkah-langkah mengatasinya. Okey? Isi tersurat sebenarnya adalah soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab kamu kena fikirkan, keluarkan, janakan isi yang tepat. Okey, contoh SPM 2017. Cara-cara pihak sekolah menarik minat mempelajari Komsas. Kamu kena fikirkan, apa kaedah, apa cara yang pihak sekolah boleh lakukan untuk menarik minat pelajar mempelajari Komsas. Okey, ni contoh cikgu bagi isi dia. Yang pertama, kamu boleh keluarkan isi PDPC guru sastra atau bahasa Melayu yang berkesan. Baru pelajar-pelajar tertarik kan. Okey, yang kedua, aktiviti Komsas dalam co-curriculum ataupun bulan bahasa dan sastra di sekolah. Okey, yang ketiga, kamu boleh keluarkan isi murid dibawa menyaksikan aktiviti Komsas seperti pementasan drama. Baru budak-budak tertarik kan nak belajar Komsas. Yang kelima, mungkin kamu boleh fikirkan mengadakan perkampungan sastra bersama penulis yang terkenal kan, jemput penulis umat. Okey, kemudian yang keenam, buat pertandingan Komsas antara kelas di sekolah dan sebagainya. Yang ketujuh, kamu boleh fikirkan, keluarkan idea mengadakan sudut Komsas di dalam kelas. Okey, ruang-ruang papan kenyataan yang di belakang tu kamu boleh hiaskan dengan karya-karya kreatif daripada Komsas ni. Okey, itu salah satu cara kita boleh fikirkan untuk menarik minat pelajar mempelajari Komsas. Okey, ingat, elok guna kata bilangan atau kata bantu di bahagian permulaan ayat untuk isi tersurat dan tersirat, dan guna kata ganda yang sesuai. Okey, baik. Untuk kesimpulan, bahagian kesimpulan, bahagian yang keempat, yang terakhir dalam format penulisan rumusan. Okey, untuk kesimpulan ni mesti terdapat dua elemen penting, iaitu ada cadangan dan ada harapan dan ataupun alasan dia. Mesti ada dua unsur ni dalam pembinaan kesimpulan kamu. Okey, ada dua bahagian dalam satu ayat. Kesimpulan ditulis dalam sebaris atau satu ayat sahaja. Bahagian pertama, cadangan atau pendapat anda tentang isu dalam petikan. Mesti ada kata bantu, harus, mesti, perlu. Sementara itu, bahagian yang kedua bahagian yang kedua ialah harapan yang diperoleh daripada cadangan anda tentang isu tersebut. Okey, guna kata hubung supaya dan agar. Isu dalam petikan wajib ada, iaitu tema. Tema dia wajib ada dalam bahagian kesimpulan. Okey, ayat dalam kesimpulan tidak menggunakan ayat yang sama seperti ayat isi tersurat atau ayat isi tersirat. Ayat kesimpulan mestilah ada kaitan dengan isu dalam petikan rumusan. Markah yang diberikan sebanyak 2 markah. Okey, jadual kesimpulan ni, cara kita nak menulis kesimpulannya, ada 6 elemen penting dalam kita nak membina ayat kesimpulan yang membawa markah sebanyak 2 markah. Elemen yang pertama ialah penanda wacana. Okey, ingat perkataan ni, kesimpulannya mesti letak tanda koma. Wajib ada tanda koma ya. Kesimpulannya. Hafal yang ni siap-siap. Untuk bahagian penutup ataupun kesimpulan. Perenggan yang keempat. Okey, elemen yang kedua, kamu ingat pelbagai pihak atau sasaran. Siapa sasaran dia? Pihak mana yang perlu bertanggungjawab nak buat benda tu?
Okey, elemen yang ketiga kamu harus ingat masukkan kata bantu yang sesuai. Hendaklah, mestilah, wajarlah dan sebagainya. Nah. Elemen yang keempat, masukkan balik tema. Kalau tidak ada tema ni, kamu tak layak dapat markah. Okey, ulang balik apa tema soalan tersebut. Okey, elemen yang kelima, bahagian yang kelima wajib ada dalam bahagian kesimpulan ialah kata hubung. Okey, ingat kata hubung dua saja. Dua sudah kamu ingat. Agar atau supaya. Ingat dua tu saja. Agar supaya. Untuk kita nak menghubungkan cadangan dan harapan yang kamu nak lakukan. Okey, dan yang terakhir adalah elemen yang keenam, harapan. Apa harapan kamu selepas cadangan yang kamu berikan? Okey, harapan ni mestilah positif lah. Positif dan mesti ada pertautan. Mesti ada simbiosis. Mesti ada perkaitan antara cadangan yang kamu hasilkan. Ingat nah, cadangan mesti ada harapan tu mesti ada kaitan, kesinambungan daripada cadangan yang kamu tulis. Kalau tidak ada perkaitan, lari jauh, tak bercanggah, kamu layak dapat markah untuk cadangan sajalah. Harapan kamu tak dapat markah. Jadi 1/2. Baik, ni cara nak menulis ayat yang lengkap. Kamu buatlah kesimpulan ni. Ni soalan SPM 2017. Kesimpulannya, sasaran dia, guru bahasa Melayu. Kata bantu, hendaklah. Apa tema dia? Ambil balik dalam arahan soalan. Mengajar Komsas dengan lebih kreatif. Pengajaran Komsas saja tema dia. Okey, kata hubung dia agar ataupun supaya. Harapan dia, apa harapan dia? Setelah cadangan kamu buat, kesimpulannya guru bahasa Melayu hendaklah mengajar Komsas dengan lebih kreatif agar murid mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, jadi kamu gabungkan buat dalam satu ayat perenggan yang keempat. Kesimpulannya, guru bahasa Melayu hendaklah mengajar Komsas dengan lebih kreatif agar murid mendapat keputusan yang cemerlang. Tu cara kita nak menulis bahagian penutup. Kamu layak dapat 2 markah. Okey, kesimpulannya guru bahasa Melayu, kesimpulannya koma, wajib ada tanda koma. Guru bahasa Melayu hendaklah mengajar Komsas dengan lebih kreatif agar murid mendapat keputusan yang cemerlang. 6 bahagian, ingat, wajib ada dalam bahagian penutup rumusan kita. Kesimpulannya, guru bahasa Melayu hendaklah mengajar Komsas dengan lebih kreatif agar, dan yang keenam, murid mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, ini contoh kesimpulan. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bersama-sama menyokong industri pelancongan agar Malaysia menjadi destinasi utama pelancong asing. Layak dapat 2 markah. Cadangan betul, harapan tepat, 2 markah. Okey. Ini cara lagi untuk menghasilkan kesimpulan yang cikgu sebut di awal tadi. Kesimpulannya, sasaran perlu, hendaklah, mestilah diatasi dengan segera atau ditangani dengan bijak atau dikembangkan lagi, disusun semula, dibendung segera, dimajukan lagi. Pilih salah satu yang mana yang bersesuaian dengan tugasan yang diberi. Okey, kemudian ambil isu dalam petikan, tambah kata hubung, agar atau supaya saja yang lebih sesuai. Sesuatu yang positif, harapan dia sesuatu yang positif yang ada kaitan dengan isu petikan. InsyaAllah kamu layak dapat 2 markah. Okey, contoh-contoh lain yang lain, kesimpulannya boleh ganti dengan perkataan konklusinya atau intihanya. Tapi hafal kesimpulan pun dah memadai dah. Kesimpulannya, tak payah fikir benda lain dah untuk menulis bahagian penutup rumusan. Sasaran dia boleh semua pihak. Kamu boleh guna semua pihak, ibu bapa, pihak kerajaan, pihak swasta, remaja, generasi muda atau kanak-kanak. Bergantung kepada
tema keseluruhan petikan yang diberi kat kita. Kemudian cadangannya, apa tindakan yang patut kita lakukan. Gabungkan dua elemen tadi, cadangan dan harapan, tepat, insya-Allah 2 markah menjadi milik kamu. Tak susah kan? Okey, ingat balik saja. Benda ni dah kita buat berulang kali dah. Cuma hari ni sekadar ulang kaji saja, nak peringat balik sebelum kamu masuk sekolah. Kita akan dipanggil bila-bila masa nah. Tunggu sahaja pengumuman daripada Menteri Pelajaran kita bila sekolah dibuka. Nanti kita akan jumpa baliklah dalam kelas buat benda yang sama. Okey, ni sebagai persediaan lah. Lama dah bercuti, takut kamu, otak kamu pun bercuti sama. Jadi hari ni cikgu peringatkan balik. Ingatkan balik sahaja. Jangan buat terkejut pula. Saya hidup pula. Benda yang sama sahaja. Okey, ni cikgu bagi contoh format kita nak menulis rumusan yang lengkap 4 perenggan. Ni cara yang pertama, kaedah yang satu yang menggunakan penanda wacana. Okey. Kamu ingatlah kamu tulis dalam 4 perenggan. Perenggan pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Antara satu perenggan tu kamu jaraklah, kamu selang. Kamu selang 2 baris atau 3 baris pun tak ada masalah supaya nampak kekemasannya. Okey, ni teknik yang kedua. Kita gabungkan 3 isi dalam satu ayat. Okey, perenggan pertama rumusan membincangkan, sinonim dan salin balik dalam soalan. Kemudian perenggan yang kedua, faedah-faedah kita mula balik. Kemudian isi 1, koma, isi 2 dan isi 3. Okey, guna satu sahaja penanda wacana. Faedah-faedah seterusnya ialah atau kamu masukkan isi yang keempat, kelima dan isi yang keenam. Jadi 2 ayat saja dah ada 6 isi. Ikutlah yang mana kamu sesuai, kamu selesa tulis. Kemudian perenggan yang ketiga, isi tersurat 2 isi dan kesimpulannya. Okey. Selamat membuat ulang kaji dan buat latihan rumusan ni. Ingatlah rumusan ni lubuk markah. Buat dengan cara kaedah teknik yang tepat, insya-Allah 30 markah menjadi milik kamu. Okey, ni contoh jawapan yang cemerlang. Kamu boleh tengoklah lepas ni lah. Kamu ulang balik siaran kita ni, kamu boleh tengok cara nak dapat markah cemerlang ni. Pelajar ni dapat 30 markah ni. Tulisan kemas dan sebagainya, isi tepat dan sebagainya. Okey, ni contoh ni pelajar tulis isi ataupun ayat yang melebihi 120 patah perkataan. Jadi pemeriksa akan potong je perenggan yang lebih 120 patah perkataan. Okey. Okey, ni soalan ulang kaji kamu untuk pengukuhan sahaja. Kamu ini adalah soalan SPM yang sebenar daripada 2010 hingga 2019. Kamu boleh buat ulang kaji untuk menulis bahagian pendahuluan dan kesimpulan. Bolehlah kamu buat ulang kaji selepas ni. Tengok soalan mana yang kamu nak jawab. Cuba tengok. InsyaAllah kamu akan berjaya nanti. Kamu boleh jawab. Cikgu yakin. Okey, sekianlah perkongsian cikgu untuk hari ini. Terima kasih. Semoga sedikit informasi ulang kaji kita pada hari ini akan mendapat sedikit sebanyak penambahbaikan pengetahuan sedia ada kamu. InsyaAllah apabila sekolah dibuka nanti, kita akan teruskan lagi pembelajaran seperti biasa. Okey, cikgu doakan semoga kamu berjaya dalam SPM yang bakal diduduki nanti. Ingatlah, sesuatu kejayaan itu tidak akan datang secara bergolek tanpa usaha keras. Bab kata pepatah, yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Yang kurik itu kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Sekian dari cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.